Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Balligha risalah wa baddal amanah wa nasahal ummah wa jihadi fi sabilillahi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengan limpah dan rahmatnya, kita bertemu lagi di dalam sesi ceramah bersempena Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Korban. Pada hari ini, tuan-puan, adik-adik sekalian, suka untuk saya kongsikan satu tajuk yang sangat signifikan dan rapat dengan Hari Raya Aidiladha ini, iaitu harga sebuah pengorbanan. Apa itu korban? Korban maksudnya pengorbanan ini bukanlah sahaja bermaksud dengan menyembelih haiwan ternakan. Berkorban ini mempunyai satu maksud yang lebih luas, melingkupi semua aspek dalam kehidupan kita. Sebelum kita pergi jauh membahas tentang pengorbanan, marilah kita mentadabur dan menghayati firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Nabi Ibrahim AS telah berkata kepada anaknya Nabi Ismail AS, "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi dan telah melihat di dalam mimpiku bahawa aku telah menyembelihmu. Jadi apa pandanganmu?" Maka menjawablah Nabi Ismail AS terhadap ayahandanya yang tercinta, "Wahai ayahandaku, lakukan apa yang diwahyukan kepadamu, yang diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya engkau mendapati bahawa aku ini tergolong daripada orang-orang yang sabar." Apa yang kita dapat daripada ayat ini? Daripada ayat ini, kita mendapat satu hari, iaitu Hari Raya Aidiladha yang pertama. Yang kedua, kita dapat daripada ayat ini juga tentang ibadah korban, iaitu melakukan penyembelihan terhadap haiwan ternakan. Yang ketiga, yang merupakan satu makna yang cukup besar, iaitu kita melihat bahawa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, seorang Khalilullah, dan juga Nabi Ismail AS, berkorban dalam melaksanakan wahyu yang diperintahkan kepadanya. Ini satu pengorbanan yang cukup besar. Kerana apa? Dia, yakni baginda Nabi Ibrahim AS, perlu menyembelih anaknya sendiri, anak yang dia sayang, umpama titatan minyak yang penuh ni, iaitu Nabi Ismail AS, perlu disembelih sesuai dengan mimpi yang diwahyukan Allah kepadanya.
Tetapi apa yang menakjubkan kita bahawa anaknya sendiri menggalakkan dan membenarkan dengan rela hatinya supaya ayahnya menyembelihnya. Masya Allah. Inilah yang kita sebut harga sebuah pengorbanan. Ia bukan satu perkara yang kita capai dengan begitu mudah. Pengorbanan seorang hamba dalam mentaati perintah Tuhannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, mengatasi segala kecintaannya terhadap anaknya, mengatasi kecintaannya terhadap ayahnya, mengatasi cintanya terhadap dunia ini. Itulah yang kita masukkan harga sebuah pengorbanan. Bila kita membincangkan satu tajuk yang cukup besar, harga sebuah pengorbanan, ia bukan merangkumi sahaja pada cinta keluarga. Dia juga merangkumi kepada cinta kepada harta benda, berkorban juga. Macam mana seorang ayah berkorban mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya, mencari nafkah dengan bersusah payah, akhirnya mengeluarkan yang nafkah yang dicari itu untuk membesarkan anak-anaknya. Itu juga satu pengorbanan. Maka ini juga dinilai sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengorbanan ini yang dapat saya simpulkan bahawa ia adalah satu ibadah. Ibadah yang agung dalam mencapai cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kita untuk melaksanakan ibadah pada Allah SWT, tak dapat tidak, mesti kita melaksanakannya dengan pengorbanan. Ibu berkorban dalam melahirkan anak, itu juga satu ibadah. Berkorban untuk melahirkan anak, berkorban nyawa, bukan satu perkara yang mudah. Guru berkorban masa penat lelah untuk mendidik anak muridnya, mendidik generasi yang akan datang supaya berilmu dan dapat membawa dunia dan generasi depan ke arah yang mencintai dan meredai Allah dan Rasul, dapat redha Allah dan Rasul. Itu juga satu ibadah. Jadi apa yang saya masukkan daripada tajuk saya pada hari ini, harga sebuah pengorbanan, bahawa pengorbanan ini bukannya semata-mata kita berkorban wang ringgit, berkorban masa. Ya, saya akui kita berkorban semua itu, tetapi bukan itu saja. Kita berkorban dalam segala aspek. Tetapi di sisi Allah menganggap pengorbanan ini adalah satu ibadah. Ini adalah maksud besar yang Allah bawa di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Yang lebih besarnya supaya apa? Apabila manusia ini, hamba Allah ini berkorban untuk mendapatkan redha Allah, maka inilah yang Allah tuntut. Inilah yang Allah nak. Bahawa kita sebelaku hambanya merelakan diri harta benda kita semata-mata kerana Allah Ta'ala, yang mana kita selalu baca di dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku hanyalah untuk Tuhan semesta alam. Ini adalah bentuk-bentuk pengorbanan tuan-tuan, puan-puan dan juga anak didik yang dikasihi sekalian. Jadi apabila kita berbicara tentang berkorban, maka kita telah membicarakan satu aspek yang merangkumi semua hal. Jika kita ingat kembali sejarah-sejarah terdahulu yang silam berlaku, pahlawan-pahlawan Islam dahulu juga berkorban. Para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum berkorban. Rasulullah sendiri merupakan satu duta yang menunjukkan kepada kita bahawa Islam ini
diperjalankan di atas satu pengorbanan. Ingatkah kata-kata baginda Nabi SAW saat apabila bapa saudaranya menyuruhnya untuk berhenti berdakwah? Baginda bersabda, andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti daripada jalan dakwah ni. Tu Rasulullah berkorbannya. Nak beritahu betapa tentangan hebat, apa tawaran sekalipun, bahawa Rasulullah tidak akan pernah berhenti berdakwah sehingga misi dakwah ini selesai ke seluruh umat manusia. Dan juga kita melihat Rasulullah, isteri Rasulullah, Ummul Mukminat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, berkorban hartanya, yang mana kita ketahui bahawa isteri Rasulullah ini, Ummul Mukminat ini adalah seorang bangsawan yang kaya. Di saat akhir nafasnya, dia sudah tidak memiliki apa-apa kerana semuanya telah dikorbankan untuk agama Islam. Ini adalah pengorbanan yang saya maksudkan dalam kita dalam ceramah kali ini, supaya dengan kita membincangkan harga pengorbanan ini, dapat kita lihat bahawa pengorbanan ini bukannya satu perkara yang kecil, ia merupakan satu perkara yang besar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, berkorbanlah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyatakan bahawa sungguhnya Allah membeli diri dan hartanya kamu. Allah sebut dalam Al-Quran, mafhumnya, sungguhnya Allah membeli harta dan diri kamu dengan syurga. Maksudnya pengorbanan kita ni Allah akan bagi kita dengan syurga, iaitu syurga ini kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu apabila kita oleh itu dengan kita menceritakan tentang pengorbanan ini, semoga terjentiklah hati kita bersama-sama untuk berkorban dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT melalui Rasulnya, supaya pengorbanan kita ni dinilai sebagai satu ibadah. Dan juga sebelum saya akhiri ceramah saya pada kali ini, suka untuk saya ingatkan bagi mereka yang berkorban, melaksanakan ibadah korban, supaya pada bermulanya 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah tidak digalakkan untuk memotong kuku dan rambut. Ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga disebutkan juga antara kelebihan bulan Zulhijjah ini, bahawa segala amal kebaikan terhimpun di dalam bulan Zulhijjah, seperti solat sunatnya, puasanya, disunatkan kita berpuasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Ini puasa yang cukup besar, diiktiraf Islam mempunyai ganjaran yang cukup besar. Disunatkan kita juga melakukan korban, disunatkan kita juga berhaji. Haji juga perlukan pengorbanan wang ringgit, masa dan tenaga, untuk berhimpun di dalam orang yang ramai untuk melaksanakan satu perintah haji, untuk datang kepada Allah Ta'ala. Itu juga pengorbanan. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kita peluang untuk kita juga mengerjakan haji pada tahun-tahun akan datang, insya-Allah. Dan setelah saya akhiri ceramah saya pada hari ini dengan saya memohon maaf jika tersalah kata.
Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Aku li'adha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.